untuk hijrah kan, sebab ha tu kan diletakkan di belakangnya labah-labah. Sebenarnya sarang labah-labah ni, rumah tangga labah-labah, rumah tangga yang reput. Jadi Jakim harap-harap tahun depan ni, orang Jakim dengan saya ni, tahun depan kita ubah dia jadi Gunung Sur. Gunung tegap, tuan-tuan ya. Tuan-tuan pergi Mekah tu, tuan-tuan ya, kalau dibawa untuk jalan-jalan, tu Gunung Tur. Tegap. Macam Jakim kita tukar. Ya. Apa ni simbol logo untuk hijrah, bubuh lagi hijrah. Tetapi kali ini kita tunjukkan Gunung Tur. Kita buat paradigm shift ya, perlambangan. Sebab rumah tangga labah-labah ni paling reput. Suami makan isteri, anak makan bapa, tak ada lagi dalam mana-mana ya, kejadian manusia dan jin, tuan-tuan ya. Melainkan yang makan suami, isteri makan suami, anak makan bapa, ni dalam rumah tangga labah-labah saja. Gitu tuan-tuan. Okey. Sekarang kita tengok yang lain, tuan-tuan. Satu lagi. Sekarang saya nak tunjukkan, tuan-tuan. Pagi ni saya nak tunjukkan pasal serangga je, tuan-tuan ya. Sekarang kita tengok, tuan-tuan. Surah Nahl. Surah Lebah. Ya. Jadi ayat surah ini surah nombor 16. Surah Nahl surah nombor 16. Ingat, tuan-tuan. Dan bilangan ayatnya ialah 182 ayat. Baik. Dan surah ini surah Makkah. Dia punya ain dia, bilangan ain dia, atau dipanggil ruku. Ain dia ada 16. Tuan-tuan surah nombor 16. Ain ini ialah dia punya cerita dia. Ya? Cerita tu dibagi bagian kepada 16 cerita. Ya? Okey, ini di antara ain dia, tuan-tuan ya, tadi saya tunjukkan. Okey, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar ilmu entomologi, ilmu tentang serangga, maka kita akan tahu bahawa bilangan kromosom lebah ialah 16. Nombor surah 16. Kromosom ini ialah bahan pewarisan 16. Tuan-tuan ya. Yang betina pula, tuan-tuan, dia ada 2 kali 16, 2 pasang 16, 2 pasang. Ya, 2 pasang 16, 32 tu kena dia berpasangan. Kalau tak berpasangan, dia tak boleh jadi betina. Jadi maknanya ada 16 pasang. Yang jantan ada 16 kromosom, yang betina ada 16 pasang. Nampak, tuan-tuan? Surah nombor 16. Sekarang kita tengok, tuan-tuan. Ini kromosom ya. Ya, barangkali kalau tuan-tuan saya percaya tuan-tuan tahu kromosom. Kromosom ini maknanya, tuan-tuan, dalam semua benda hidup ada sel. Yang paling halus sel, tuan-tuan ya. Dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Ya, kromosom itulah yang menentukan ni binatang apa, haiwan apa sebagainya, tuan-tuan. Bagi manusia saya sebut, tuan-tuan, dia ada 23 pasang kromosom. Tadi saya sebut. Yang ini pula, tuan-tuan, yang betina ada 16 pasang kromosom, yang jantan ada 16 saja. Dia tak berpasangan. Tuan-tuan ya. Baik, sekarang kita tengok, tuan-tuan. Ini ialah proses penetasan daripada sejak bertelur sampai dewasa. Tuan-tuan, ya. Ini kromosom, tuan-tuan. Kromosom ya yang diambil gambar betul, tuan-tuan. 16 kromosom. Kalau tadi ini, tuan-tuan, ini kromosom lebah jantan. Dia tidak berpasangan. Tapi kromosom lebah betina dia berpasangan, ada 16 kromosom. Tuan-tuan, sekarang kita tengok tempoh matang maharani dia. Dalam rumah tangga, dalam lebah, yang menjadi ketua dia ialah maharani. Tengok, tuan-tuan, ada yang sini para pekerja dia. Pekerja ya. Ini drone jantan, ini betina. Tuan-tuan tengok. Lebah queen,
tempoh matang dia 16 hari. Subhanallah. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan, kebetulan ke? Ya? Baik. Ni 16 hari. Baik. Sekarang kita tengok tuan-tuan. Bilangan ayat Quran dalam surah An-Nahl yang berpasangan. Tuan-tuan tengok, yang berpasangan. Tengok. Ya, 1. Tuan-tuan tengok anak panas sekali tu Itu 1. 2. Ya. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ayat Quran yang mana setiap ayat ada 2 perkataan Allah, ada 16 ayat. Kebetulan ke tuan-tuan? Tak mungkin. Tuan-tuan, Quran tersusun begitu rapi sekali tuan-tuan. Baik, saya tinggalkan ini tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan kita tengok dari segi maksud ayat ni. Ini panjang sangat ni. Kejap. Tunggu kejap tuan-tuan Sekarang kita tengok ayat Quran yang berkaitan dengan lebah ni tuan-tuan. Sekejap. Ini panjang ni, saya tak jelaskan yang inilah. Saya tengah mengajinya. Baik. Tuan-tuan tengok ayat ni, ayat nombor apa ni? Nombor apa ni ayat ni? Tak, saya tak ingat ayatnya nombor apa. Tuan-tuan tengok ayat ni baik-baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Tuhan kamu mewahyukan kepada nahli, kepada lebah, anittakhidhi minal jibali buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Anittakhidhi, tadi tuan-tuan lebah, laba-laba Allah Taala kata takhidhi. Ini takhidhi. Ini merujuk kepada perbuatan muannas, betina. Anittakhidhi. Dan ia diperkukuhkan lagi dengan ayat seterusnya. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki zulula yahruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'u linnas inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu alazim. Tuan-tuan tengok perkataan thumma kuli, perintah kepada betina, betul tak? Kalau saya kata pada tuan-tuan, kumi, bangun semua. Yang laki-laki tak payahlah bangun, perempuan saja. Tapi kalau saya gunakan kum, perempuan pun boleh bangun. Sebab dalam Quran, kalau dia untuk betina saja. Tapi kalau dia berjantan, dia boleh guna jantan dengan betina. Tuan-tuan, jadi kalau perkataan untuk betina saja. Ataupun untuk perempuan saja. Thumma kuli min samarati fasluki. Tengok tak? Kuli fasluki subula rabbiki yahruju min butuniha, keluar daripada perutnya perempuan atau betina. Hingga akhir ayat tersebut, tuan-tuan kita tengok apa yang Quran kata. Kuli fasluki rabbiki yahruju min butuniha. Baik tuan-tuan, dalam masyarakat lebah, dia ada kasta dia. Kasta dia apa tuan-tuan? Dia ada queen, betina. Drone, jantan. Pekerja, betina. Pekerja yang tukang cari madu, yang membina sarang, yang membersihkan sarang, itu semua betina tuan-tuan. Semua betina. Tengok, ini perkataan-perkataan yang digunakan dalam ayat tersebut, ini adalah perkataan yang merujuk kepada perbuatan betina tuan-tuan. Baik. Ini queen, ini betina. Workers, para pekerja betina, drone jantan. Drone jantan ni tuan-tuan, dia untuk mensenyawakan lebah betina saja, tuan-tuan. Baik.
Kan itu. Ini Maharani betina. Ini yang jantan drone. Ini lebah pekerja betina. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala bercakap kepada lebah betina. Dan dijelaskan di situ tuan-tuan, lebah betina inilah yang membuat kerja seperti mana yang diisyaratkan dalam Quran Karim tuan-tuan. Baik, kalau kita tengok tuan-tuan. Ini lebah pekerja, kalau kita tengok video ini lebah pekerja. Ini adalah betina semuanya. Ini semuanya lebah betina tuan-tuan. Baik. Jalan yang mudah untuk kamu. Zululan zululan. Zululan itu mudah tuan-tuan. Subula rabbiki zululan. Mudah. Sebab Allah Taala dah bagi kod dalam kepala atau dalam serangga lebah ni tuan-tuan. Bagaimana caranya dia boleh menentukan arah tuan-tuan. Dia bergantung kepada kedudukan matahari sebenarnya Dia bergantung kepada kedudukan matahari dan tuan-tuan, dia mengikut jalan dan jalan yang dia tunjukkan kepada lebah-lebah lain ialah nombor 8. Tuan tengok. Nombor ayat akhir dalam surah An-Nahl ayat 128, bilangan perkataan dalam ayat 128, ayat akhir ialah 8, bilangan ayat dalam surah An-Nahl dibagi dengan nombor surah ialah 8. Tuan-tuan, 8. 8, tuan-tuan, kita tengok dia punya